Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana setia dengan channel di Ibnu Rijal. Jadi pada episod kali ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang sebuah filem yang diberi nama Wall-E. Filem Hollywood, filem barat yang diterbitkan tak silap saya tahun bila 2017, 2016, mungkin dah 2015 macam tu kot. Area-area itulah. Tapi satu filem yang cukup menarik yang saya ingat saya tengok filem Wall-E ni dulu ni masa zaman di UAE dululah. Tengok ambil movie dekat hard disk, tengok malam-malam kan, layan dengan mak tu. Tapi bila kita perhatikan filem ini, secara sinopsis dia menceritakan tentang satu orang robot, satu bentuk robot yang bernama Wall-E itulah. Robot ini adalah robot yang bertugas untuk dia kutip sampah, dia compilekan sampah itu dalam bentuk cube dan dia akan susun lah. Itu kerja dia. Maksudnya Wall-E ni adalah satu robot pengutip sampah. Dan cerita ini adalah tentang Wall-E yang keseorangan, seorangnya dia bertugas di bumi yang ketika itu sudah tidak ada manusia di bumi. Latar filem ini dalam tahun 2070 lebih, kalau tak silap saya, 2076, 2077 dan ke atas. Sekarang dah 2020, maknanya tak jauh lari. Tapi filem ini menceritakan tentang Wall-E yang keseorangan di bumi yang bertugas mengutip sampah-sampah di bumi dalam keadaan ketika itu bumi sudah tidak ada penghuni lagi. Kerana semuanya penduduk bumi telah berpindah tinggal di angkasa. Dan filem ini bermula dengan satu ketika bila Wall-E ini menjalankan rutin harian dia, kutip sampah dan dia akan kompreskan jadi cube dan dia akan susun. Satu ketika tu dia jumpa satu batang pokok, satu tunas pokok kecil ya. Bila dia jumpa tu tiba-tiba datang robot daripada angkasa, robot yang bernama Eva. Robot ini datang daripada spaceship di angkasa yang di sanalah tempat tinggal manusia ketika itu. Maka tugas Eva ini adalah untuk mencari pokok, mencari tumbuhan yang ada di bumi. Nak bagi tahu pada dalam filem ni, dalam latar era itu tidak ada satu pokok pun atas dunia dah. Maka robot ini dia ada satu misi khas. Bila dia jumpa pokok itu, dia akan simpan, dia akan bawa balik ke tempat dia. Kerana kalau ikut prosedur asalnya program untuk manusia naik ke angkasa itu, kerana tidak ada pokok lagi, tak boleh bernafas, tak boleh hidup, maka kalaulah bumi boleh menghidupkan pula pokok nanti, maka ada plan untuk manusia itu kembali ke bumi. Itu plan asal dia. Sebab itulah robot macam Eva ni ditugaskan untuk mencari balik pokok kalau wujud dekat bumi. Kebetulan terjumpalah satu batang pokok kecil. Dan Eva ini jumpa dan dia naik ke atas. Dan nak jadi cerita, Wall-E ni jatuh cinta. Ni merapulah cerita ni. Robot dengan robot. Dengan Eva, maka dia ikut Eva tu naik ke atas. Dan bila dia sampai ke atas tu, dia melihat, oh inilah rupanya makhluk yang menjadi khalifah, yang menjadi tuan di muka bumi ini dulu, manusia. Tetapi dalam movie ini dia nak portray kepada kita bagaimana manusia pada era itu. Penulis gambarkan kepada kita sifat manusia dalam movie Wall-E ni. Dia gemuk, jari dia pun gemuk-gemuk. Dia tak reti buat apa pun, melainkan dia hanya duduk di kerusi, bahkan nak berjalan pun tak tahu. Ada satu scene dalam filem Wall-E ni menunjukkan manusia tu bila dia jatuh daripada kerusi dia, sebab kerusi tu akan bergerak sendiri, dia nak bangun pun dia tak reti. Sebab bagaimana teknologi telah memanjakan manusia sampai tahap dia langsung tak reti fungsi diri dia. Gerakan psikomotor diri ni dia langsung tak tahu fungsi, tak tahu nilai. Maka akhirnya mereka hanya duduk dan tengok TV, makanan pun orang suap, bahkan hatta sampai tahap nak shave pun robot buat, beruh gigi pun robot buat, semuanya robot buat belaka, sampai manusia hanya jadi tuan dan duduk sampai hilang fungsi dan tak tahu fungsi. Jadi kenapa saya pilih untuk nak cerita tentang filem Wall-E ni malam ni? Kerana filem ini bagi saya dia bawa kepada kita satu pengajaran yang cukup besar, satu sindiran yang cukup tajam terhadap kehidupan manusiawi hari ini. Bagaimana era manusia moden hari ini ketika mana berkembangnya revolusi robot, AI, artificial intelligence yang sedang mekar sekarang, ditambah dengan macam-macam program 5G dan sebagainya. Maka kita tidak menolak teknologi, cuma nak bagi tahu bagaimana dengan robot ini, teknologi dia begitu advance sekarang, mesin dan sebagainya. Maka manusia semakin relax, semakin banyak pergerakan dapat diminimalkan oleh manusia, yang akhirnya dia akan membawa kesan buruk kepada manusia itu sendiri. Saya ingat satu kata-kata Jack Ma.
pengasas Alibaba kan, dia kata menjelang dunia moden nanti, dia kata manusia semakin lama semakin menjadi robot, sedangkan robot itu pula semakin lama semakin menjadi manusia. Satu ungkapan yang cukup menarik daripada Jack Ma. Jadi dalam movie ni dia nak gambarkan kepada kita bahawasanya bagaimana manusia yang Wall-E tu tengok, dia jadi heran. Kerana ada scene yang tunjuk manusia ni dua orang naik atas kerusi tu. Mereka sembang dua orang sebelah-sebelah, tetapi tak sembang each other tau. Depa sembang pakai phone, pakai skrin yang depan kerusi depa tu. Itu sindiran terhadap manusia hari ni. Bagaimana teknologi memisahkan dan merapatkan kita secara ironinya. Teknologi itu menghubungkan kita dengan orang yang jauh, telefon, tetapi menjarakkan kita dengan orang yang dekat. Kita duduk sekali dekat meja makan, kita tak bersembang dengan kawan-kawan dekat dengan kita. Kita sibuk ber-WhatsApp dengan orang yang jauh. Begitu juga kalau kita tengok dalam kehidupan harian, ibu dengan handsetnya, ayah dengan handphonenya, anak dengan tabnya. Maka benda ini berlaku sekarang, dan lama kelamaan manusia hilang fungsi dan psikomotor sudah tidak berfungsi lagi. Dulu anak-anak kecil ketika mana mereka umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka akan main pasir, main tanah dekat luar. Gerakan tangan ni berlaku, dipegang bola. So dia tahu fungsi dia. Bila kita baling bola, dia sambut, dia akan belajar coordination. Dia akan belajar how to budget. Satu-satu benda nak sampai, dia nak cukup time bila. Hand to ball. Banyak benda yang dia akan possess sepanjang dia belajar. Dia akan berlumuran dengan lumpur. Dia akan dipenuhi dengan tanah. Kadang bau badan dia akan berbau. Tetapi semua itu mendidik dia, menguatkan otot-otot dia, mencerdaskan daya fikir dia. Maka fantasi itu berlangsung dulu. Saya pernah sebut sebelum ni dalam saya punya post dekat page. Anak-anak dulu, fantasi adalah fantasi rekaan sendiri. Saya ingat zaman saya budak dulu, saya pun yakin tuan-tuan yang berumur lebih kurang saya dan ke atas, pastinya kita berkongsi fantasi yang sama. Hanger baju tu kita buat jadi motor. Pinggan mak kita beli tu, pinggan tu yang macam tray bulat tu, kita akan buat jadi steering kereta. Kita main. Mesin jahit jadi kereta. Jadi kalau kita duduk atas jadi kereta, duduk bawah jadi macam F1. Saya ingat lagi. Kita akan naik cushion kat rumah. Cushion tu jadi sampan, kita akan ambil penyapu jadi dayung. Mungkin tuan-tuan boleh komen apa fantasi tuan-tuan zaman belajar, zaman budak-budak dulu. Penyapu kuda. Penyapu tu adalah kuda. Penyodok adalah motor RZ. Banyak benda fantasi kita berjalan. Tali pinggang itu adalah ular. Kita main dulu kecil-kecil, seronok. Tapi hari ini fantasi kanak-kanak sekarang adalah bukan fantasi yang dia create sendiri, tetapi fantasi yang telah diprovidekan oleh teknologi. Dia tidak perlu berfantasi lagi. Mindanya tak perlu berkarya lagi. Tidak perlu ligat untuk berfikir benda ini adalah apa, benda ini adalah apa. Melainkan dia hanya tekan play dan fantasi itu akan datang dekat skrin dia. Dan hari-hari dia akan melewati kehidupannya dalam keadaan yang bekerja cuma matanya. Maka akhirnya, sebab itu kita dapat melihat hari ini kadar orang obesiti makin naik. Kanak-kanak seusia 6 tahun sudah pakai spek mata. Banyak fungsi-fungsi manusiawi, gerakan-gerakan, koordinator, psikomotor hilang dalam diri manusia. Dulu kalau kita nak ubah satu-satu channel TV, kena bangun. Sekarang tak perlu. Hanya dengan remote, tekan, tertukar channel. Aircon pakai remote. Hatta sekarang kipas pun pakai remote. Every single things. Dulunya tingkap kereta, kita kena bergerak juga, at least kalau malam macam mana pun. Sekarang tak perlu, hanya tekan saja. Hatta sekarang bukan sangat tingkap, nak tutup pintu pun hanya tekan satu button, pintu akan tutup sendiri. Cuba kita bayangkan manusia hari ni sampai tahap dia nak tutup pintu kereta pun tak perlu. Hanya dengan button, pintu itu akan tertutup sendiri. Sedangkan kalau dia gerakkan tubuh dia nak tutup pintu kereta, they just took less than 1 second to close the door. Tetapi itu tidak berlaku sekarang. Kerana bagaimana teknologi mengambil alih. Ini yang Wall-E cuba sampaikan kepada kita. Ketika mana teknologi terlalu menyeluruh dalam kehidupan ini, sehingga kan manusia itu akan tenggelam dalam teknologi, yang akhirnya robot akan ambil alih tempat manusia dan manusia akhirnya akan jadi robot. Hari ini kalau kita tanya dengan pengusaha-pengusaha, orang korporat, orang industri, mereka lagi orang kata apa, selesa untuk hire robot, machine instead of manusia. Sebab manusia dia nak kena jaga kebajikan, nak kena bagi gaji, kena ada increment, kena ada cuti, kena layan kerenah dia, ada human error. Tetapi dengan dia ada mesin dekat kilang dia dapat jimatkan dekat 100 orang pekerja hanya dengan mesin yang melakukan kerja dengan tepat, dengan lancar, tanpa kerenah, tanpa malas, tanpa perlu jaga kebajikan dia, tanpa perlu bagi cuti, tanpa perlu bagi increment, tak perlu apa-apa. Hanya dengan mesin.
So, kita dapat lihat lagi 10 tahun akan datang bagaimana mesin ini, robot ini akan mengambil alih tempat manusia. Ketika itu manusia berada di mana? Ada orang mengatakan, one day walaupun robot dah ambil tempat manusia, tetapi manusia still ada kerja sebab manusia akan buat robot tu. Berapa ramai manusia akan buat robot? Saya takut nanti robot akan buat robot. Dulunya kalau orang nak pi serok padi, orang utara kata, ataupun nak semut racun, orang akan buat kerja tu. Sekarang tak perlu, hanya dengan drone akan melepaskan racun ataupun melepaskan benih dan sebagainya. Berlaku sekarang. Telah berapa banyak orang kehilangan kerja kerana robot telah mengambil alih secara diam dan sengak tanpa kita menyedarinya. Banyak urusan-urusan duniawi hari ini manusia kehilangan fungsi kerana robot telah mengambil alih. Malangnya, lebih menyedihkan, robot ataupun teknologi ataupun artificial intelligence ini, dia bukan sahaja mengambil alih kerja kita, tetapi dia turut meragut keinsanan yang ada pada kita. Dan malangnya, perlumbaan kapitalis, perlumbaan golongan corporate, golongan industri teknologi ini yang kita lihat sampai tidak ada limit, berlumba-lumba menghasilkan robot yang lebih kelihatan manusia. Akhirnya hari ini sudah ada di barat. Kalau tak silap saya, di barat ataupun di Jepun telah berlaku orang yang tak mau berkahwin, dia pilih untuk berkahwin dengan robot. Robot yang telah pun dikurnia, yang telah pun direka dengan ada sistem perasaan, ada voice recognition, mata dia boleh melihat, dan mindanya ada CPU yang boleh berfikir, kenal orang dan boleh melakukan hubungan intim dengan robot tersebut. Robot tak ada datang period, tak ada datang bulan. Tidak ada perangai, tidak akan curang, tidak akan main kayu tiga dengan lelaki lain. Ramai orang yang dia fed up dengan manusia dan dia akan end up dengan robot. So, kesudahan semua ini di mana? Itu yang Wall-E cuba tunjuk. Kalau benda ini berlarutan dalam tahun 2076, 2080 nanti, kemungkinan robotnya akan kontrol segala-galanya. Sistemnya akan mengkontrol segala-galanya. Maka itu yang ditonjolkan oleh filem Wall-E. Kalau kita dapat lihat dalam filem itu ada satu steering. Steering itulah yang kontrol segala-galanya. Dan dia selagi boleh, dia tak mau manusia kembali ke bumi. Biarlah manusia kekal jadi robot agar dia boleh kontrol manusia. Hari ini, mahu tidak mahu, sistem memang telah kontrol kita. Perlawanan ataupun perdebatan kita dengan sesuatu perkara yang kita tidak akan menang sampai bila-bila. Lawan dengan apa? Lawan dengan robot. Lawan dengan sistem, lawan dengan mesin, lawan dengan teknologi. Tuan-tuan masukkan password dekat tuan-tuan punya Gmail contoh. Tuan-tuan masuk password betul, dia kata wrong. Masuk betul, dia kata wrong, Tuan-tuan nak lawan apa? Nak buku laptop, nak buku dia? Tak boleh. Kalau kita no lah. Tuan-tuan bank in kat kawan tuan-tuan RM10. Tiba-tiba dalam sistem kata tak ada. Sedangkan memang tuan-tuan bank in, tapi sistem kita tak ada. Tuan-tuan pergi check dekat bank, kita tidak ada record. Komputer tak ada record. Tuan-tuan kata, "Dok, saya memang bank in sungguh. Dah record tak ada." Tuan-tuan nak berharap kat siapa lagi masa tu? Orang tak akan percaya. Tetapi mahkamah akan kata dalam sistem tak ada. Katakanlah sistem itu ada nyawa, tuan-tuan tidak akan menang perbahasan, perdebatan dengan robot, dengan sistem, dengan mesin. Tuan-tuan tidak akan menang. Kita create dia dan kita tunduk di bawah dia. Sekarang kita cuba fikirkan, apa yang Wall-E cuba bawa kepada kita adalah, dengan segala teknologi, mesin, robot, artificial intelligence yang ada sekarang, memang dia memudahkan manusia. Tetapi kemuncak dia di mana? Adakah kehadiran teknologi ini akan menghakis sedikit demi sedikit kemanusiaan, yang akhirnya manusia sampai hilang jati diri, hilang fungsi, sampai tak kenal tanah tumpah diri dia, sampai tak kenal tumbuh-tumbuhan, hilang fungsi, hanya hidup untuk duduk atas kerusi dan semuanya disajikan kepadanya. Saya risau apa yang ditunjukkan dalam cerita Wall-E ini sebenarnya kita ke arah itu. Mudah-mudahan kita dapat terjaga dan terbela. Kita tidak anti teknologi, tetapi ialah berpada-pada dalam teknologi. Anak kita yang nak main headset tu, tutup satu hari, bawa dia keluar, bagi dia main pasir, bagi dia main lumpur, bagi dia main ayak. Biar dia bergerak psikomotor dia, biar dia tahu bagaimana nak menggunakan diri, bagaimana nak mengembangkan fantasi. Mudah-mudahan manusia tidak pupus, mudah-mudahan intelektual kita tidak lupus. Wallahu taala alam. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.